Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Berita ini dipetik daripada hmetro.com.my. Bertajuk, bekas Menteri Kewangan Qatar dijel 20 tahun dan didenda 26 bilion ringgit Malaysia. Berita penuh, Doha. Mahkamah Jenayah di Qatar menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada bekas Menteri Kewangan negara itu kerana telah melakukan pengubahan wang haram lebih 5.6 bilion US dollar atau kira-kira 26.4 bilion. Berdasarkan dokumen yang dikongsikan, Mahkamah memerintahkan ahli Syarif El-Emadi untuk membayar denda melebihi 16.7 bilion US dollar atau kira-kira 78.7 bilion. Ia meliputi 40.9 bilion rial iaitu kira-kira 51.41 bilion ringgit Malaysia atau 2 kali ganda jumlah wang yang diubahnya itu, dan ditambah dengan denda tambahan berjumlah lebih 21 bilion rial atau kira-kira 26.3 bilion ringgit Malaysia. Hakim turut mendapati Sheikh Nawaf Jassim Jabor Al-Thani iaitu ahli keluarga pemerintah Qatar yang juga abang kepada bekas Perdana Menteri Qatar itu turut bersalah kerana menyalahgunakan dana awam dan dihukum penjara 6 tahun dan didenda 825 juta rial iaitu kira-kira 1,036.9 juta ringgit Malaysia. Ermadi dan Sheikh Nawaf yang menghadapi perbicaraan bersama 14 yang lain boleh merayu terhadap sabitan yang dikeluarkan oleh mahkamah pada 10 Januari. Namun tidak jelas sama ada kedua-duanya sudah membuat pengakuan sebagai jawapan kepada pertuduhan semasa perbicaraan. Peguam Ermadi tidak menjawab permintaan media untuk mengulas mengenai sabitan itu dan Emadi sejak ditangkap tidak pernah memberikan ulasan. Katara Hospitality, syarikat yang dipengerusikan oleh Sheikh Nawaf sebelum ini, enggan memberikan butiran hubungannya dengan individu berkenaan. Malah, sebuah yayasan kebajikan yang dikendalikan oleh cawangannya dalam keluarga pemerintah yang sebelum ini dipengerusikan berkata ia tidak lagi mempunyai kaitan dengan individu itu. Menurut dokumen itu, Emadi disabitkan bersalah termasuk atas tuduhan rasuah, salah guna jawatan dan pengubahan wang haram. Seorang peguam yang mewakili seorang lagi defendant dan sumber yang mengetahui kes itu mengesahkan kandungan dokumen mahkamah setebal 5 muka surat itu. Emadi ditangkap pada Mei 2021 dan dipecat sebagai Menteri Kewangan. Salam sejahtera Malaysia. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari hmetro.com.my. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini memang mengejutkan seluruh Malaysia. Apalagi Mahathir mau sekarang, apalagi yang dia mau, apalagi Mahathir mau ya. Hairan juga. Mahathir berkata tiba-tiba dia mengakui, dia kata anak saya diukut akan dipenjara 5 tahun. Pertama sekali, macam mana cara ugutan itu berlaku? Bagi saya itu bukan ugutan. Itu mungkin hanya diberitahu kalau bersalah kamu mungkin boleh dipenjara 5 tahun. Biasalah kalau udah tua ni memang agak susah mau tahu rasanya mana satu yang diugut, mana satu tidak. Tapi apapun itu pendapat Mahathir. Mahathir punya pendapat, adakah dia
rasa anak-anaknya diugut atau tidak, itu pendapat dia, suka hati dia lah. Tapi apakah bendanya mau diugut-ugut? Saya pikir SPRM tidak akan membuat ugutan pun. Apa cerita sebenarnya? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menempelak kerajaan yang dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Betulkah Mahathir ni baik betul? Betulkah Mahathir tak pernah melalui perkara-perkara ini? Tapi ya, betul lah, kan Mahathir baik hati, dia tak pernah buat lah, jangan risau. Jadi anak Mahathir kata, anak saya didakwa dengan ugutan. Jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan dia akan dipenjara selama 5 tahun. Apa benda Mahathir cakap ni? Katanya tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Kalau salah memang kena penjara lah. Apalagi kalau salah memang kena penjara. Di luar katanya sebelum menjadi kerajaan cakap tentang kezaliman pihak berkuasa. Katanya pada hantaran di media sosial hari ini. Hari ini mungkin baru Mahathir rasa ingin bertaubat. Rasa baru dia rasa tinggi langitnya dunia ini. Mahathir dulu pernah sampai di label dengan banyak label tahu. Saya pun tidak tahu kenapa di label. Ada macam-macam lah label-labelnya. Jadi kali ini bila sudah tidak berkuasa, rasakan kemanisan gula itu. Katanya pada laporan itu walaupun tidak menyebut mana-mana nama, dipercayai Mahathir merujuk kepada siasatan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap anaknya Mirzan. Suruhanjaya itu juga telah menyerahkan perintah notis kepada Mirzan untuk mengisytiharkan aset dalam tempoh 30 hari. Ini biasa punya standard. Apa dipersoalkan pula? Ini biasa punya standard. Perdana Menteri 2 kali ni tak tahukah standard ini? Atau dia memang tak pernah buat benda ni? Tak tahulah. Jelas SPRM lagi, perintah itu adalah tindakan lanjutan daripada siasatan mereka berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan atau dikenali sebagai JLC. Siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA TFPUAA. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang akan terjadi kepada Mahathir dan anak-anaknya? Kita harap keadilan, kebenaran akan muncul. Kalau mereka tak bersalah, pastinya tak bersalah. Kalau mereka bersalah dan adanya kes di sana, hadapilah dengan tabah bahawa kamu memang dalam bahaya besar. Okey? So, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.